Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan bincangkan contoh 3 muka surat 74 buku teks. Okey, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, untuk menggunakan kaedah penggantian, okey, soalan yang asal dia, okey, yang dalam kotak merah ni, okey, kita labelkan yang atas sekali sebagai nombor 1, yang tengah nombor 2 dan yang bawah sekali nombor 3. Okey, nak selesaikan persamaan dengan kaedah penggantian ni, saya akan bahagikan kepada beberapa step lah. Okay, ataupun kita labelkan sebagai misi. Okay, misi yang pertama kita adalah kita nak jadikan sekarang ni 3 unknown. Kita 3 unknown ni agak susah. Okay, kalau 2 unknown, okay, kebanyakan pelajar dah boleh buat dengan senang lah. Okay, jadi misi kita nak jadikan 3 unknown ni kepada 2 unknown sahaja dulu. Nak selesaikan. Jadi kita kena pilih untuk hapuskan salah satu unknown daripada 3 unknown supaya jadi 2 unknown saja. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, misi yang pertama kita adalah kita nak hapuskan satu unknown sama ada X atau Y atau Z. Kenapa nak hapuskan satu unknown? Sebab kita nak bentukkan 2 persamaan linear dengan 2 pemboleh ubah sahaja. Okey. Jadi kita akan pilih sama ada nak hapuskan yang mana. Okey, kalau kita perasan dekat persamaan yang kedua ni, dia ada Y tolak 2Z sahaja, tak ada X. Jadi dalam kes yang ni disebabkan ada satu persamaan yang dah memang tak ada X, jadi kita lebih senang untuk kita pilih hapuskan X terlebih dahulu. Jadi kita akan hapuskan satu unknown iaitu X. Jadi 2 persamaan linear dengan 2 pemboleh ubah yang kita nak mestilah yang ada Y dan Z sahaja. Okey, jadi untuk persamaan yang kedua, kita dah boleh terus ambil dia sebagai persamaan yang pertama lah untuk yang kita nak tadi, 2 persamaan linear kan, yang ada 2 unknown Y dengan Z. Jadi kita dah ada satu. Okey, sekarang ni nak cari yang kedua. Okey, masih lagi misi kita nak hapuskan nak bentukkan persamaan linear. Jadi kita kena hapuskan satu unknown iaitu X. Jadi daripada 1 dan 3, okey, nak hapuskan X, okey, kita kena pilih daripada persamaan satu, menggunakan persamaan 1 dan 3 ni, kita kena yang pertama kita kena jadikan X dalam sebutan Y. Okey, kalau tengok antara 1 dengan 3, yang mana lebih senang untuk jadikan X dalam sebutan Y? Okey, kalau persamaan 1 dia ada 3X kan, nanti akan jadi per 3. Jadi kita ambil persamaan nombor 3, dia akan jadi persamaan nombor 4 lah nanti. Okey, persamaan nombor 3 ni kita akan dia akan jadi persamaan nombor 4. Okey, jadi dekat sini kita nak jadikan X dalam sebutan Y. Jadi X sama dengan 180 bawa Y dan Z ke sebelah kanan. Okey, jadi jadilah X dalam sebutan Y dan Z. Okey, seterusnya, okey, persamaan nombor 4 ni kita akan gantikan dia ke dalam persamaan nombor 1. Okey, persamaan nombor 4 kita akan masuk ke dalam persamaan nombor 1. Okey, apa yang akan berlaku? Okey, 3X. Okey, 3X dia akan jadi 180 tolak Y tolak Z tolak Y yang lain salin balik sama dengan negatif 120. Okey, kita salin balik persamaan nombor 1, cuma gantikan X tu dengan persamaan nombor 4. Okey, jadi kita kembangkan dia punya persamaan ni. 540 tolak 3Y tolak 3Z tolak Y tolak Z sama dengan negatif 120. Okey, yang mana boleh tambah, boleh tolak, kita tambah atau tolak. Okey, jadi negatif 3Y tolak Y dapat negatif 4Y. Negatif 3Z dengan negatif Z, dia akan jadi negatif 4Z. Okey, 540 kita boleh pindahkan ke sebelah sana. Negatif 120 tolak 540, dia akan jadi negatif 660. Okey, selepas tu semua ni kita boleh ringkaskan lagi persamaan ni. Semua bahagikan dengan negatif 4. Okey, bahagikan negatif 4, dia akan jadi Y tambah Z sama dengan, okey, 660 bahagi negatif 660 bahagi dengan negatif 4, dia akan dapat 165. Jadi ini adalah persamaan yang
baru. Jadi kita namakan persamaan yang baru ni dengan tadi dah nombor 4, sekarang ni persamaan yang nombor 5. Okey, persamaan nombor 5 ni dah tercapai tak misi kita? Misi 1 kita nak bentukkan persamaan linear yang ada dua pemboleh ubah. Yang ada y dengan z. Dah kan? Jadi y dengan z dah terbentuk ah. Jadi kita dah ada dua persamaan yang ada y dan z, iaitu persamaan nombor 2 dan juga persamaan nombor 5. Jadi kita tanda right kat sini. Yang mana kita dah tercapai misi kita tu. Okey, jadi misi pertama sukses. Dah berjaya. Jadi kita teruskan kepada misi kita yang seterusnya. Misi yang seterusnya itu misi yang kedua. Apa misi yang kedua? Seterusnya. Sekarang ni perasan tak kita dah ada dua persamaan linear yang ada dua pemboleh ubah saja, itu saya salin balik. Y tolak 2z sama dengan 30 dan y tambah z sama dengan 165. Itu persamaan yang nombor 2. Yang ni kita ambil daripada persamaan yang nombor 5. Kalau soalan macam ni, dia dah jadi macam persamaan linear dua pemboleh ubah, persamaan serentak biasalah yang dalam matematik pun kita ada jumpa. Jadi kita selesaikan dengan kaedah penggantian macam biasa. Jadi kita misi kita yang kedua adalah selesaikan persamaan serentak. Dua unknown lah persamaan serentak ni. Nak buat apa? Untuk dapatkan y dan untuk dapatkan z. Sebab tinggal y dengan z je sekarang yang ada dekat persamaan nombor 2 dengan 5. Jadi menggunakan kaedah penggantian, kita ambil persamaan nombor 2 ni. Kita jadikan y dalam sebutan z. Dia akan jadi persamaan nombor 6. Sekarang ni persamaan nombor 6 kita akan masukkan ke dalam persamaan nombor 5. Nombor 6 masuk ke dalam nombor 5, dia akan jadi masukkan dalam y lah. Y dia akan jadi 30 tambah 2z tambah z sama dengan 165. Boleh kembangkan ataupun boleh tambah. 30 tambah 3z sama dengan 165. Jadi 3z sama dengan 165 tolak dengan 30, dia dapat 135. 135. Dan seterusnya kita akan 3 tu kita akan bahagikan dengan 135 bahagi 3, dia akan dapat z sama dengan 45. Jadi kita dah dapat satu nilai z. Dan seterusnya z tadi kita masukkan ke dalam persamaan yang nombor yang mana yang ada kita nak cari z dengan y kan. Jadi kita cari yang y dalam sebutan z lah. Masukkan dalam nombor 6. Ia akan jadi y sama dengan 30 tambah 2 darab z. Z ni 45. Jadi 45 darab 2 90. 90 tambah 3 dapat 120. Sekarang ni misi yang kedua dah selesai. Tinggal misi kita yang terakhir. Kita dah misi kedua kita dah ada. Kita dah dapat nilai z dan nilai y. Jadi tinggal nak cari nilai x. Jadi misi kita yang ketiga yang terakhir, cari nilai x. Jadi untuk mencari nilai x, lebih senang kita cari persamaan yang ada x dalam sebutan y dan z. Kat mana? Dekat persamaan yang nombor 4. Ni paling senang lah. Boleh je nak masukkan dalam persamaan 1 ke 3 boleh. Tapi yang paling senang adalah persamaan nombor 4 sebab dia ada x dalam sebutan y dan z. Jadi 180 tolak nilai y yang kita dah dapat tadi 120 tolak dengan nilai z yang kita dah dapat tadi 45. Jadi untuk nilai x 180 tolak 120 tolak 45, dia akan dapat 15. Jadi kita dah dapat ketiga-tiga unknown, ketiga-tiga. Jadi kita boleh salin balik. X sama dengan 15, y sama dengan 120 dan z sama dengan 45. Jadi kita dah selesai, dah dapat nilai bagi ketiga-tiga unknown. Itu saja.